Hai adik-adik. Adik-adik apa khabar? Cuk Gadahar mengharapkan dan sentiasa mendoakan adik-adik sihat walafiat di samping ahli keluarga tercinta. Baiklah adik-adik. Adik-adik nak tahu penyelesaian masalah begitu mudah? Ya. Tak percaya? Penyelesaian masalah mudah sahaja. Nak tahu? Jom bersama Cikgu Gadahar kita belajar sama-sama. Jom. Baiklah adik-adik, jom kita sama-sama belajar penyelesaian masalah bersama dengan Cikgu Adhar. Pada hari ini adik-adik, kita akan sama-sama mempelajari standard kandungan penyelesaian masalah. Standard pembelajaran pula ialah menyelesaikan sebarang masalah melibatkan sebarang nombor dalam situasi harian. Adik-adik, seperti biasa, bila mula belajar dengan Cikgu Adhar, akan ada didik hibur. Jom kita belajar sama-sama dan menyanyi sama-sama. Siapa kata belajar matematik susah, amatlah boring dan tiada memikat. Kalaulah memang tak ada tools dan formula, kalaulah memang tak ada cikgu aduhai. Jom kita sama belajar, menyalin dan mendengar penyelesaian masalah bersama Cikgu Adhar. Okey, terima kasih untuk adik-adik ya. Semoga terhibur. Sebenarnya pada hari ini kita akan belajar penyelesaian masalah menggunakan senjata atau petua guna ABC. Guna ABC. G untuk gariskan, U untuk unit, N untuk N dan A angka. ABC ialah A ayat matematik, B buat dalam bentuk dan C cek. Baiklah, mari kita lihat sama-sama. Contoh soalan yang pertama, jadual 2 menunjukkan bilangan pelawat yang mengunjungi Pesta Buku Kuala Lumpur. Mari kita lihat. Dikehendaki ialah bilangan pelawat. Bilangan pelawat ialah orang. Jadi jumlahnya sama ataupun jenisnya sama. Sebila jenisnya sama, mari kita lihat sama-sama. Di sini, cuba kita cari pelawat India. Sebab Melayu dan Cina telah diberikan dengan tetap. Jumlahnya tepat dan tidak perlu kita lakukan apa-apa operasi. Sekarang ni kita cuba cari kurang 13,000 daripada bilangan Melayu untuk pelawat India. Baiklah, kita perlu tolak sebab kata kuncinya ialah mari kita lihat. Kita tolakkan 25,750 dengan 13,000 iaitu pelawat bagi bangsa India. Sifar tolak sifar-sifar, 5 tolak sifar 5, 7 tolak sifar 7, 5 tolak 3 2 dan 2 tolak 1 1. Jawapannya ialah 12,750 orang. Seterusnya, mari kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang ada dalam buku teks. Seorang pekerja ladang ayam memasukkan 84 buah sangkar ayam ke dalam lori. Setiap sangkar ayam ada 8 ekor ayam. Sangkar ayam itu diagihkan sama banyak ke 7 buah pasar. Berapakah bilangan ayam yang dihantar ke setiap pasar? Baiklah adik-adik. Di sini kita lihat ayat matematik telah diberikan 84 darab 8 bahagi 7. Kenapa ya adik-adik? Sebab kita lihat guna ABC. G kita gariskan U, unit. Unit di belakang ataupun ayat di belakang nombor. Buah sangkar. Kemudian nombornya ialah ataupun angkanya ialah 84. Seterusnya, ekor ayam. Nombornya ialah 8. Buah sangkar dan ekor ayam adalah jenis yang berlainan. So, bila jenis berlainan, dua operasi yang terlibat sudah tentulah antara darab dan bahagi. Kemudian, diagihkan. Kata kunci seterusnya. Diagihkan
merujuk pula kepada operasi bahagi. Baiklah adik-adik. Mari kita lihat cara penyelesaian. 84 darab 8 bahagi 7. 84 kita bahagi dengan 7, kita darab dengan 8. Pun boleh adik-adik. Sama dengan, maksudnya adik-adik, kita gabungkan terus operasi darab dan operasi bahagi supaya lebih mudah. Mari kita lihat jawapannya. 84 bahagi 7 darab dengan 8. Kita permudahkan adik-adik. 84 dengan 7, menggunakan sifir 7, 7 akan jadi 1, 84 akan jadi 12. Sama dengan 96. Ya. Jangan lupa, bila operasi bahagi, kita buat dalam bentuk pecahan ataupun per, kita letakkan garis per itu. Jangan tersilap adik-adik ya. Seterusnya, mari kita lihat cara yang lain. Sebagaimana petuan Cikgu dah bagi tadi ialah guna ABC. A, kita bina ayat matematik. B, kita buat dalam bentuk apa? Bentuk lazim ataupun bentuk permudahkan. Bentuk yang sesuai dengan cara yang kita kehendaki. Dan C, kita cek ataupun kita semak. Di sini Cikgu Adha telah bagikan contoh bagaimana operasi tersebut tadi. Kita boleh buat seperti ini. 84 darab 8. Kita menghasilkan 672. Kemudian 672 kita bahagi dengan 7 menghasilkan 96. Kita semak balik adik-adik. Mudah bukan? Kita semak balik, kita akan dapat jawapannya adalah seperti mana operasi asal. Iaitu 96 darab 7 sama dengan 672. 672 bahagi dengan 8 sama dengan 84. Jadi jawapannya ialah 96 ataupun 84. Seterusnya, contoh yang ketiga. Bilangan calon UPSAT di Kedah pada tahun 2018. Mari kita lihat jenis sekolah, sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah swasta. Soalannya ialah, hitung beza bilangan calon SK dengan SJKT. Calon SK dengan SJKT. Beza. Kata kuncinya ialah beza. So, bila beza, SK dengan SJKT, beza operasi tolak. Kita gariskan nombor ataupun angka yang terlibat. Mari kita sama-sama selesaikan. Kita ambil 26,467 sebagaimana dalam soalan tadi. Kita tolak dengan 1,295. 7 tolak 5 sama dengan 2. 6 tolak 9 tak boleh. Kita kena kumpul semula. Kita kumpul semula adik-adik. Kita pinjam ataupun ambil daripada ratus. Jadi tinggal 3. 10 menjadi 16. 16 tolak 9 sama dengan 7. 3 tolak 2 sama dengan 1. 6 tolak 1 sama dengan 5. Seterusnya adik-adik, mari kita lihat contoh yang keempat. 420 buah kotak buku, masing-masing berisi 100 buah buku dikeluarkan dalam sehari. Mari kita lihat adik-adik. Kita gariskan unit. Unit ni adalah yang berada di belakang nombor ataupun yang berada di belakang angka. Buah kotak. Dan nombornya ialah 420. Kemudian, buah buku. Nombornya ialah 100. Jadi, jenis berlainan. Bila jenis berlainan, sudah pastilah dua operasi yang terlibat ialah darab atau bahagi. Jenis yang lain. Jadi, apabila kita lihat di sini, jumlah dia semakin bertambah. Jumlah dia semakin bertambah, sudah pastilah antara darab dan bahagi, jumlah yang bertambah ialah operasi darab. Dan kita darabkan 420 darab dengan 100. Menghasilkan 42,000. Mudah sahaja. Kita buat dalam bentuk lazim. Kita tanda yang berwarna merah. Sifar-sifar ada 3. Bilangan sifar ada 3. Dan kita jawab dengan cara yang begitu mudah. Seterusnya adik-adik. Contoh yang kelima. Raja di bawah menunjukkan harga bagi 3 buah buku yang dibeli oleh Ayub. Mari kita lihat sama-sama. 3 buah buku dan juga tanda ringgit Malaysia, maka unit yang berlainan. Bila unit yang berlainan, dua operasi yang terlibat adalah antara darab dan juga bahagi. Kenapa kena bahagi adik-adik?
Sebab rajah di bawah menunjukkan harga 3 buah buku. Soalannya, hitung harga bagi sebuah buku. Dari 3 buah buku, dia nak sebuah buku. Semakin sedikit. Bila semakin sedikit, antara darab dan bahagi, bilangan berkurangan ataupun jumlah yang semakin sedikit, ialah operasi bahagi. Kalau jumlah dia bertambah, hasilnya meningkat ataupun bertambah, mestilah operasi darab. Kan? Jadi, kita lihat. Kita ambil RM90, kita bahagi dengan 3. Cikgu dah adalah memudahkan di situ. 90 bahagi dengan 3, gunakan sifar 3. Jadi, 3 sama dengan 1, 9 sama dengan 3. Kita masukkan sahaja sifar. So, jawapannya adalah 90. Dalam ayat matematik, 90 bahagi 3 sama dengan 30. RM30 harga bagi sebuah buku. Mudah bukan, adik-adik? Seterusnya. Rajah berikut menunjukkan ukuran pagar kebun sayuran Iman. Kita lihat sama-sama adik-adik. Iman bercadang memasang pagar di sekeliling kebun sayurnya. Berapakah jumlah panjang pagar dalam meter yang diperlukan? Jumlah panjang dalam meter. Kita lihat. Unit yang terlibat semuanya sama. So, bila sama, operasi yang terlibat adalah antara tambah dan juga tolak. Jenis sama antara tambah dan juga tolak. Tetapi adik-adik, sebab dalam soalan ni jumlah panjang. Berapakah jumlah panjang? So, antara tambah dan tolak, jumlah panjang dia menghasilkan jumlah yang lebih banyak. Jadi, dia mestilah operasi tambah. Betul tak adik-adik ya? Operasi tambah. Jadi, kita tambahkan dalam bentuk lazim. 100 tambah 50 tambah 50 tambah 98 menghasilkan 298 dan unit yang diperlukan adalah unit meter. So, kita perlu tambah mengikut unit yang telah diberikan ataupun unit yang dikenakan iaitu M bagi meter. Kita tambah satu persatu adik-adik. Baiklah adik-adik, rupa-rupanya pembelajaran kita pada hari ini sudah tamat. Mudah bukan? Sekiranya adik-adik kurang memahami, adik-adik boleh ulang tonton dan fahami kata kunci dan juga contoh cadangan yang telah diberikan oleh Cikgu Adha. Semoga kita berjumpa lagi. Cikgu Adha mengharapkan dan sentiasa mendoakan adik-adik ceria dan sihat walafiat. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.